Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang kepada semua geng bayang yang sedang menonton His Shadows Channel. Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alright, dan kepada korang yang masih baru lagi di His Shadows Channel, Shadows banyak berkongsikan kisah-kisah seram, kisah misteri dan kisah sihir yang berlaku kepada individu-individu yang kurang bernasib baik. So pada hari ini Shadows akan kongsikan dengan korang pengalaman Remy, Aaron dan juga Putra, di mana pada masa kejadian diorang masih lagi pelajar kolej matrikulasi di Kedah, dan ia merupakan kali pertama Remy melihat penanggal. So macam mana dia boleh nampak? Dekat mana dia nampak? Ke dia nampak menanggal? So tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. Tapi sebelum apa-apa lagi, kita roll intro dulu. Let's go. So kisah kita bermula di mana Remy, Aaron dan juga Putra tengah duk sembang dekat masjid lepas solat isyak. So dalam pukul 11 lebih macam tu, diorang pun berhajat untuk pulang ke bilik masing-masing. And seeloknya diorang ni melangkah kaki keluar dari masjid, mereka bertiga terserempak dengan Ustaz Muhaimin, dan disebabkan hari keesokannya cuti, Ustaz Muhaimin minta pertolongan diorang ni untuk buat rondaan untuk cegah maksiat di sekitar sekolah tersebut. Yalah, budak-budak kolej kan, gelap pula tempat, dah lah besar, kadang-kadang ada je kes-kes yang berlaku macam ni tau dekat kawasan-kawasan kolej lah. Okay? So tanpa membuang masa, mereka bertiga ni pun terus melakukan apa yang disuruh, bermula dari hujung bangunan pusat sumber dan makmal komputer. So diorang ni pun sepakat untuk lalu di kawasan menuju ke mesin ATM kerana si Putra ni berhajat untuk keluarkan duit. So tengah diorang lalu dekat kawasan ATM tu, tiba-tiba Aaron menunjukkan sesuatu kepada Remy dan juga Putra. Dengan jari telunjuknya tertumpu ke salah satu bangunan di tingkat atas sambil mengarah Remy dan juga Putra untuk melihatnya. So Aaron pun cakap, "Weh, hampa nampak dekat atas tu, dekat tepi pintu tu ada apa?" So Remy dan juga Putra pun menggelengkan kepala kerana tak tahu apa yang dilihat oleh si Aaron ni, sehingga membuatkan mata si Aaron ni terbeliak besar amat. So kemudiannya Aaron menunjukkan jari ke salah satu pintu makmal dan cakap, "Weh, korang nampak tak tu?" Namun Remy dan juga Putra still tak nampak apa-apa. Dan secara tiba-tiba pintu tersebut terhempas kuat ke dinding sehingga terkejut besar diorang bertiga dibuatnya. Habis menegak bulu rumahnya, manakah tidak kan, ketika tu hanya diorang bertiga saja yang masih lagi merayau di kawasan kolej dengan keadaan yang sunyi sepi dan berlatarkan sedikit cahaya lampu jalan. So secara spontan Remy ni mengadulah dalam hati dia, "Hang ni pun Aaron, masa ni jugalah mata hang dah nampak benda-benda ni semua kan." So Remy berfikiran macam ni sebab hanya dia seorang sahaja yang tahu salah satu anugerah yang si Aaron ada adalah dia boleh tengok benda-benda yang kita tak patut tengok in the first place. Which yang kadang-kadang tak terkawal lah cerita dia. So Aaron dulu ni pernah cerita kat Remy tentang kelebihan dia untuk melihat benda-benda yang tak normal, which is melihat makhluk gaib. Dan kelebihan ni start ketika Aaron masih lagi di bangku sekolah lagi. So dikatakan time waktu sekolah rendah, Aaron lagi mudah tengok makhluk-makhluk ni berbanding bila dah dewasa. So bila dah dewasa, on and off lah benda tu, kadang nampak ke dan tak nampak, tengok pada tempat dan juga waktu. Waktu ni jugalah semua kisah seram yang Aaron pernah cerita bermain di banak kepala bisik Remy pada diri dia lah. So disebabkan Remy ni malah nak layan perasaan dia, so Remy pun terus melangkah ke hadapan, meninggalkan Aaron dan juga Putra di belakang menuju ke anjung Dewan Kuliah yang terletak tidak jauh dari kawasan situ. So ketika Remy sampai ke destinasi, fokus Remy menangkap laju satu bunyi seakan-akan meriah dengan suasana pelajar berdiscussion lah. And Remy berasa pelik. Wah, dah lewat malam pun masih ada orang berjaga lagi. Dah korang bertiga pun masih berjaga, pelik apa ni kan? Statement kadang-kadang pelik. So si Remy pun fikir, rajin betul budak-budak matrik ni. Maklumlah kalau tak perform kan, settle lah cerita dia kan. Tapi sangkaannya tak sama dengan apa yang dia bakal lihat. Sebab apa? Seelok sahaja Remy melangkah masuk ke anjung dewan, tiada satu pun tubuh yang terlihat dengan mata kasar.
Bunyi riuh yang dia dengar tadi terus hilang bagai ditiupkan angin. Sudah terkena dah aku, bisik Remy dalam hati. So, tanpa membuang masa, terus Remy lari dan mendapatkan Aaron dan juga Putra yang berada di belakang. Melihat Remy yang masih termegah-megah menarik nafas, Aaron dan Putra dah tak sabar nak tahu apa sebenarnya yang telah berlaku. Tapi ego punya pasal, Remy membuat keputusan untuk kunci mulut dan bagi alasan yang dia terkejut nampak dilipas terbang, aka balik bayar. Yang mana faham, yang tak faham sudah. Kemudiannya Remy pun menyuruh mereka untuk tinggalkan dewan kuliah tu dengan sebab Remy dah lalu dekat situ dan tak ada apa-apa pun dekat situ. Masih cuba cover line lah cerita dia kan. So, melihat raut wajah Aaron seakan-akan dia macam tahu apa yang tersembunyi di sebalik muka Remy yang masam mencuka. Oleh kerana penat berjalan, mereka bertiga memperlahankan langkah mereka ketika sampai di kawasan bangunan Cubic Lecturer sambil menarik nafas yang separuh hilang. So, Remy, Aaron dan Putra sepakat untuk akhiri jelajah tawaf KMK selepas melihat jam di tangan. Sudah hampir pukul 12.30 malam. Debaran bermula ketika melangkah keluar daripada kawasan Cubic Lecturer. Dengan secara tiba-tiba terdengar bunyi seretan panjang mencakar tanah hingga membuatkan telinga si Remy ini berdesing dan menghentikan langkah mereka bertiga. So, Remy, Putra dan Aaron mula bermain mata sesama mereka sebagai tanda tanya dengan 1000 persoalan yang bermain di fikiran. Remy pun tanyalah pada si Aaron dan juga Putra sama ada diorang dengar ke tak bunyi seretan tu. And yes, memang mereka pun turut dengar bunyi seretan tersebut. So, Remy pun cuba memujuk hati mengatakan bahawa mungkin bunyi itu datang dari geseran tayar lori trailer yang berada di luar. Pujuk habis tu Mat. Aku rasa kalau ia pun takkanlah sampai jelas macam tu kan. Tapi yelah, bila kita cuba tenangkan fikiran, tenangkan diri, even kapibara kan fly Mat. So, rupa-rupanya sangkaan si Remy ni tidak tepat sebab seelok sahaja dia pandang belakang, baru dia tahu bunyi itu datang dari mana. Terdapat satu bilik yang dipanggil bilik Ahu. Macam tu. Bayang confirm lah pernah tengok bilik ni kan. So, bilik Ahu ni terbuka luas dengan bunyi geseran tu datang dari sendal besi pintu yang bergeser di atas tanah. Lalu si Putra ni sambil bercangkung melihat ke arah bilik Ahu tu, keluarkan satu statement yang memang tak tahu sama ada nak takut-takutkan atau memang niat dia nak cakap macam tu. So, si Putra ni cakap, "Lah, tak perasan pula aku ada orang masuk tadi." So, Aaron pun balik, pintu bilik tertutup rapat, mesti ada tangan-tangan yang gatal untuk membukanya. So, Remy pun cakap, "Nak terjah, tengok mana tahu kok ada orang lari masuk ke sebab terkejut kita orang semua main dekat sini tak bagi salam." Dalam hati Remy meragam kecewa dengan kata spontannya yang keluar daripada mulut dia. Apa yang aku cakap ni? Ini kerja gila. Manusia manalah yang nak menyendiri di kawasan yang tidak berpenghuni? Ini malam buta ni. Kalau ada pun mungkin Pak Gad yang meronda di kawasan ni. Tapi agak-agak lama nak sorok pun dalam bilik Ahu yang pun tak kelakar Pak Gad buat macam tu. Dan tiba-tiba secara tergesa-gesa Aaron mengajak Putra dan juga Remy untuk beredar dari kawasan itu, which menimbulkan beribu tanda tanya yang belum terungkai. So, sedang mereka menuruni anak bukit tu melepasi kawasan tempat letak kereta, jauh sedikit lah daripada bilik Ahu tu, Aaron dengan nada gemuruhnya menyuruh si Remy dan juga Putra toleh ke belakang. Sekali lagi tangannya lurus menunjuk ke arah bilik Ahu. So, si Aaron ni pun cakap, hampa nampak tak tu yang berdiri dekat bilik Ahu tu? Terkesima Remy dengan arahannya sambil sepasang mata ni mencari di sudut bilik Ahu tu dengan hanya berlatarkan cahaya lampu yang agak terang jugalah. Dan belum sempat apa-apa, Astaghfirullahalazim, Remy mengucap sampai tenganga luas melihat sebujur objek berbentuk kepala manusia dengan rambutnya panjang ikal mayang. Perutnya terburai sehingga mencecah tanah. So, dengan secara otomatiknya kaki Remy seakan-akan bergerak dengan sendiri. Fokus Remy hilang entah ke mana, jantungnya bagai hendak keluar dari badannya, hormon adrenalinnya memancut ke otak yang buat dia sampai bergerak laju sebagailah. So, kedua-dua kaki Remy ni dah lenguh dah pada ketika tu, dah lembik. Namun digagalkan juga untuk berjalan lurus lah. Nasib masih lagi berbaki kesedaran dalam hati Remy. Kalau tidak, sudah lama Remy jatuh pingsan menyembah bumi. So, yang paling biadab, si Remy ni tanpa sedar dah meninggalkan dua rakannya di belakang. Harem ni member.
ada patut tinggal member macam tu. Alah. So si Remy ni sempat lagi fikir, lantaklah apa yang jadi, yang penting aku jauh daripada kawasan tu. Selfish mak dia ni. So yang tertinggal di belakang Remy, Putra yang masih tercari-cari di mana arah yang ditunjukkan oleh jari telunjuk si Aaron ni. Dan seeloknya si Putra ni nampak makhluk tu, Putra bagaikan hilang arah dan lantas memecut lagi laju dari Usain Bolt, cuba memotong Remy yang kini berada di hadapan, meninggalkan Aaron yang masih tegak di belakang tu. Dia tinggalkan member si Aaron ni seorang lagi lah kat situ. Dan Aaron pada ketika itu menjerit perlahan ke arah Remy dan Putra sambil kakinya cuba mencapai langkah Remy dan juga Putra yang laju mengkuda mat. So si Aaron ni pun cakap, "Weh, hampa jangan lari, satgi dia perasan kita, nampak dia." Bukan aku yang nak lari, kaki aku yang dah tak boleh nak kawal, automatically terus lari, bisik si Remy ni. So si Aaron ni pun balas, dia dah perasan lah weh, dia dah perasan. Dan itulah kata terakhir yang disebut oleh Aaron sebelum mereka meneruskan larian mereka meninggalkan tempat tu. Akhirnya berjaya juga mereka bertiga berjalan jauh meninggalkan kawasan tersebut. Walaupun jauh dari pandangan, tetapi getar badan Remy masih belum lagi hilang. Ketika sudah sampai di penghujung pintu masuk asrama lelaki, jiran yang sama blok dengan si Remy ni sambil kedua-dua tangannya memegang botol kosong, which barangkali untuk pergi mengisi air lah. So Mamat ni menghampiri ke arah Remy, Putra dan juga Aaron. Ramla yang melihat wajah mereka bertiga yang pucat bagaikan mayat hidup berjalan terumbang-ambing, tanya pada diorang bertiga ni, apa sudah jadi? Nampak hantu ke? So dengan spontan mereka bertiga menyuruh si Ramla ni untuk batalkan hajat dia untuk pergi mengisi air dan bagi tahu apa yang telah mereka alami kepada Ramla. So tanpa banyak soal, Ramla pun terus berlari anak bersama Remy, Putra dan juga Aaron untuk naik ke bilik asrama masing-masing. Aaron terus gerak ke bilik dia tanpa banyak soal, manakala Remy membatalkan hajatnya untuk balik ke bilik dia dan mengikuti si Putra balik ke dom dia. So seeloknya sampai ke bilik Putra, akhirnya Remy boleh tarik sedikit lah nafas lega. Bilik si Putra ni riuh rendah dengan rakan-rakan yang lain yang masih lagi belum tidur, duduk menongkat kepala bermain Dota. So Putra pun mencapai komputer ribanya, cuba tenangkan fikiran dengan bermain muka buku which is Facebook lah, right? So manakala Remy yang masih lagi diam membisu duduk di sudut biliknya, tiada sepatah kata yang mampu keluar dari mulut dia untuk dibicarakan. So ketika si Remy ni duduk termenung, Remy mengalihkan pandangannya ke arah skrin laptop rakan bilik si Putra ni, dan tanpa dia sedar, member terus end up habiskan satu episod cerita Running Man yang dipasang oleh rakan si Putra. So itulah kali pertama Remy mengenali Running Man. Tiba-tiba mak cerita pasal Running Man, excited kan. So sebab tu orang selit benda-benda je ni, alright. So balik bercerita, so benda tu dia ibarat macam penyelamat di kala hati si Remy tengah kusut. So sedikit demi sedikit Remy mampu lupakan apa yang telah terjadi pada malam itu. Dan sedar tak sedar, jam di tangan sudah menunjukkan pukul 2.30 pagi. Dan dengan perasaan yang sedikit tenteram, Remy minta diri untuk balik ke bilik dia sendiri. So on the way balik ke dom dia time tu, barulah dia teringat pesanan ibunya untuk mengamal bacaan ayatul kursi ketika menghadapi musibah. So Remy pun membacanya tanpa henti sehinggalah sampai ke bilik. So setelah habis mengulas tombol pintu tu, alangkah terkejutnya si Remy yang bilik dia gelap gelita. Dan barulah Remy teringat yang keesokan harinya cuti dan selalunya rakan-rakan bilik si Remy ni yang berasal dari Kelantan, KL, Kedah selalu lepak di bilik member mereka masing-masing. So si Remy adalah terfikir nak kembali ke bilik Putra, tapi bagi Remy, dia lebih selesa tidur di biliknya sendiri. Bilik si Putra lah dah lah penuh dengan budak-budak riuh bermain game lah semua bagai tu kan. So bising lah. So Remy ni pun kuatkan diri dia masuk ke bilik, siap berpura-pura menipu diri, menyembunyikan perasaan takutnya jauh dari sudut hati. So entah di mana silapnya, mungkin kerana terkejut besar, telah membuat Remy sedikit berani lah
Alright, so yang Remy pasti Ayatul Kursi sedikit sebanyak mententeramkannya, sehinggalah dia hanya tidur bercahayakan mentol kecil lampu meja dia. So mata si Remy ni hanya tertumpu kepada lampu meja tu sambil tangannya kuat menekap telinga je dengan bantal. Sebab apa? Rupa-rupanya time dia nak tidur ni, si Remy ni ditemani oleh bunyi-bunyi cakaran seolah-olah mau mencabut keluar tingkap bilik yang ada tau. So Remy pada ketika itu belum kuat untuk menoleh ke belakang, walaupun kuat hatinya mengatakan ada sesuatu yang baring bersamanya berkongsi katil. So setelah menahan sekian lama, akhirnya mata si Remy ni terlelap dengan sendirinya disebabkan kepenatan hari yang sebelum tu lah, yang diorang duk berlari lagi semua, excitement tu kan. So member end up terus KO lah. So keesokannya selepas solat Jumaat, Remy duk cari kelibat si Aaron ni yang masih belum terlihat sepanjang hari. So si Remy ni pun pergilah ke bilik si Aaron untuk cari dia, dan alangkah terkejutnya apabila dari luar bilik si Aaron terdengar orang membaca Yasin. So Remy tentu dah cuak dah, fikir ada orang meninggal ke apa kan. Tapi rupa-rupanya kelihatan si Aaron ni terketar-ketar tubuh badannya ditutupi dengan kain selimut akibat demam. So Remy pun tanyalah rakan sebilik si Aaron ni, and dikatakan dia tak tahu kenapa, tapi time Aaron masuk ke bilik dan masuk tidur, Aaron seolah-olah meracau dan nampak seperti dalam keadaan ketakutan. So Remy pun menggantikan rakan sebiliknya untuk membaca Yasin kepada si Aaron agar dia kembali pulih semangat. So selepas hampir seminggu berlalu, barulah Aaron membuka cerita kepada Remy dan Putra akan apa yang telah terjadi kepadanya di malam itu. Katanya pada malam kejadian, selepas dia dah menolak tutup pintu bilik dan terus mengempas badan ke katil, secara tiba-tiba bagaikan angin mencelah masuk dari ruang pintu bilik, menerjah dan menekamnya sehingga membuat badannya lumpuh dan tidak mampu bergerak. Di depannya terlihat makhluk seakan-akan penanggal, mukanya tua dan pipinya cengkung ke dalam. Darah masih lagi mengalir di celah-celah ususnya yang berbelit di luar. Dengan suara garau, makhluk tu memarahi kerana Aaron cuba menunjukkan lokasi tempat duduknya kepada Remy dan juga Putra. So makhluk tu sebenarnya sudah tahu bahawa Aaron mampu melihatnya, tetapi yang membuat dia naik angin apabila Remy dan Putra terbuka hijab melihat makhluk tersebut selepas disuruh oleh Aaron untuk melihat dekat kawasan tersebut. So makhluk tu memberi amaran agar jangan mendekati tempat tinggalnya lagi. Yes, di bilik Ahu tu adalah kawasannya. So Aaron pun bagi tahulah yang makhluk tu juga bertanyakan bilik mereka berdua dan dia mau menjenguk si Remy dan juga Putra pada malam itu. So selepas Aaron ceritakan benda tu yang telah berlaku pada malam tu, Remy dan Putra pun pulanglah ke bilik mereka. So Remy pun pergilah ke arah tingkap di mana dia dengar bunyi cakaran tersebut, dan alangkah terkejutnya bila Remy nampak seperti ada bekas seakan-akan lendir di tingkap biliknya. Putra pun sama juga, sebab pada malam itu bukan hanya Remy yang terdengar bunyi cakaran tu, Putra juga dengar seperti ada sesuatu yang nak masuk melalui tingkap biliknya. So since makhluk tu datang ke bilik si Remy dan juga si Putra, bermakna si Aaron ni bagi tahulah makhluk tu kan bilik member-member dia dekat mana kan. Sebab kalau tak, memang benda tu tak carilah kot kan. Tu anggapan aku lah. Kalau betul si Aaron beritahu, memang tak manis amat member beritahu, member jual member lain weh. Apa, memang jahat. Dahsyat perangai kau Aaron, dahsyat. So begitulah kisah yang dialami oleh 3 sekawan, di mana apa yang disangkakan round check biasa menjadi satu pengalaman yang menyeramkan. Tiada apa-apa gangguan yang dikatakan berlaku pada malam itu, tapi Remy dan juga Putra bernasib baik sebab makhluk tersebut tak terjah masuk ke bilik mereka. Lain cerita mat kalau makhluk tu pun masuk ke dalam bilik si Remy dan juga Putra. gg.com lah cerita dia. Haha. So geng bayang semua, sekiranya korang suka dengan kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini, apa salahnya tekanlah butang like, share dan juga subscribe sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. InsyaAllah Shadows target untuk kecapi target 10,000 subscribers sebelum habisnya tahun ni lah. InsyaAllah kalau ada rezeki dapat latihan sub sebelum selesainya tahun 2023. Alright, so seperti biasa, nama aku Shadows, and bagi all the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Take care semua.
Bye-bye.